Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin buat warga maya semua. Sekalung apresiasi buat peneraju acara, kombinasi kehakiman penuh saksama, barisan pendidik, pencetus, evolusi minda dan hadirin penggerak transformasi negara. Kekal tersemat dalam ingatan tanggal 1 Januari 1956, Hari Kebanggaan. Tunku Abdul Rahman beserta rombongan bertolak ke London membuat rundingan. Perpaduan kaum menjadi azimat, anak watan terus sepakat. Akhirnya, kedaulatan dan kemerdekaan dapat diangkat. Jelas, perpaduan dan kesatuan menjadi kunci kejayaan watan kesayangan. Maka, marilah kita bersama-sama menghayati sebuah mauduk bicara. Permuafakatan membina bangsa berjaya. Hadirin sekalian, ayuh kita telusuri dan hayati bersama pengertian tajuk pidato saya. Perkataan permuafakatan mudah dikonotasikan sebagai kerjasama, perpaduan dan kebersamaan yang dicapai melalui keterbukaan dan penerimaan. Manakala menurut mendiang Tan Sri Dr. Koo Kay Kim, pakar sejarah negara, bangsa berjaya dapat diukur daripada kestabilan politik, keutuhan ekonomi dan keharmonian sosialnya. Justru dalam konteks negara kita Malaysia, integrasi nasional menjadi agenda utama agar kejayaan politik, ekonomi dan sosial dapat direkayasa. Warga maya yang dikasihi, meniti cetusan minda pertama, perbezaan ideologi dihormati, kestabilan politik direalisasi. Demi watan mengisi kemerdekaan, membina negara bangsa menjadi keutamaan, walaupun perbezaan ideologi memberi cabaran yang seringkali juga menggoncang kesatuan, lantas menimbulkan kebobrokan politik tidak berkesudahan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan tindakan segelintir masyarakat menabur hasutan supaya Sabah dan Sarawak keluar Malaysia membentuk kerajaan. Mujurlah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan menjadi prinsip pentadbiran dapat membendung anasir permusuhan. Malah kini, dasar transformasi nasional diimplementasikan sebagai falsafah teras pentadbiran. Kesannya kini dirasai semua. Malaysia sejahtera, aman, sentosa sehingga berjaya diiktiraf dunia. Kedudukan daya saing negara-negara dunia menjadi buktinya. Malaysia di tangga yang ke-12 daripada 60 buah negara. Maka jelas, kestabilan politik dapat dibina apabila permuafakatan menjadi agenda perdana. Sidang penonton yang dihormati, meniti cetusan minda kedua, persepakatan dipatri, keutuhan ekonomi dikecapi. Dalam Malaysia mencorak ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi, laluan yang sukar sentiasa ditempuhi. Penguncupan ekonomi dunia telah menghimpit, naik turun harga komoditi terus menggigit, hidup rakyat semakin tersepit dan kini negara dibelenggu kemerosotan nilai ringgit. Justru kerajaan Malaysia tidak sekadar berpeluk tubuh. Pelan pemulihan negara terus diperhebat dengan dukungan segenap lapisan masyarakat agar kelangsungan hidup rakyat tidak terus melarat. Buktinya, kerajaan Malaysia baru sahaja mengumumkan bantuan khas COVID-19 menerima 3.1 bilion ringgit sebagai suntikan agar keluh kesah dan rintihan keluarga Malaysia dapat bersama kita kendurkan. Jelaslah bahawa apabila kerajaan dan rakyat saling bermuafakat, ekonomi negara semakin hebat sekaligus membawa keluar negara kita daripada kemelut ekonomi yang tidak terduga. Hadirin penggerak wawasan, meniti cetusan minda terakhir, sehati sejiwa dihayati, keharmonian sosial dinikmati.
Setelah 64 tahun kemerdekaan negara dinikmati, pelbagai onak dan duri masih perlu ditempuhi. Terkini, isu perhimpunan jalanan yang semakin menjadi-jadi kerana adanya pihak yang tidak berpuas hati, tanpa rasa bersalah meniup sentimen dendam dan benci. Syukur kepada Ilahi, tatkala negara terus diuji, rakyat masih bersatu hati. Jika diamati, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia terus disambut dengan meriah sekali dan perbezaan agama, bangsa dan fahaman politik ditolak tepi. Malah pelancong asing turut memuji citra warna Malaysia sebagai asimilasi harmoni. Impaknya, di peringkat antarabangsa, Malaysia berada di tangga ke-33 daripada 156 buah negara dalam Indeks Keamanan Dunia. Kejayaan ini hanya dapat dirasai apabila muafakat nasional dibaja subur dalam sanubari. Ya hadirin sekalian, kulasahnya, kitalah keluarga Malaysia yang memainkan peranan utama untuk membina bangsa berjaya. Justru, ayuh anak watan semua, marilah kita menyemai rasa cinta sesama kita dan jadikan muafakat sebagai tunjang utama, kerana sememangnya kita semua sehati sejiwa. Percayalah kata-kata saya. Permuafakatan membina bangsa berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.